والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إني أسألك علما لدني ومشربا صافيا يا وهاب يا غني. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Abdul Somad Al-Falimbani dalam kitab dia Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, sehinggalah perkataan dia ketahui olehmu bahawa kasih akan Allah Ta'ala terbahagi atas dua bahagi. Situ ke? Kat mana? Tajuk ke apa ni? Apa dia sabda Nabi ke apa? Kita tanya orang lain kat mana? Kat mana? Ha? 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 Aha. Allah Ta'ala itu terbahagi atas dua bahagi. Kata ketahui olehmu bahawa kasih akan Allah Ta'ala itu terbahagi atas dua bahagi. Bahagi yang pertama fardu, iaitu kasih akan Allah yang membawa kepada mengerjakan ibadat yang fardu, yang disuruhkan oleh Allah Ta'ala, dan menjauh akan maksiat yang ditegah oleh Allah Ta'ala. Dan demikian lagi fardu kasih akan Allah Ta'ala yang membawa kepada redha dengan qada dan qadarnya. Hak ni kasih lagu ni hukum dia wajib, hukum dia. Seorang tu tidak boleh nak redha kepada takdir Allah Ta'ala kecuali ada perasaan saya kepada Allah Ta'ala. Maka saya kepada Allah sekadar untuk menyebabkan kita tu redha kepada Allah Ta'ala, maka saya lagu ni wajib hukum dia. Hukum dia wajib. Dan saya kepada Allah yang membawa kepada kita buat benda taat ataupun meninggalkan maksiat, maknanya saya sekadar lagu ni wajib. Bahagi yang kedua sunat hukum dia. Tidak wajib tetapi sunat, iaitu kasih akan Allah Ta'ala yang membawa kepada buat ibadat sunat. Contohnya semaya sudah habis dah, hisa dah semaya belaka dah, tetapi nak semaya sunat lagi. Bapa kerana kasih kepada Tuhan, tak cukup dengan sembahyang fardu, nak buat hak sunat dah pula. Tak cukup dengan zakat fardu, buat zakat sunat pula kerana saya ke Tuhan. Seorang kalau apabila saya ke Tuhan ke seseorang, maka dia akan habiskan duit, harta dia, semua benda kerana pada orang saya. Maka ada benda ni kena buat lagu tu. Seperti saya yang menyebabkan bawa benda fardu, hak tu wajib. Manakala saya pada buat benda sunat, saya ke Tuhan, maka hukum dia sunat hak tu. Dia kata membawa kepada berbuat ibadat sunat dan menjauh akan yang syubhat dan segala yang makruh
Dan alamat kasih akan Allah Ta'ala itu banyak. Dan setengah alamat kasih akan Allah itu mendahulukan akan mengerjakan segala yang disuruh Allah atas yang disukai oleh hawa nafsu dia. Allah Ta'ala kata malamnya, paginya apabila masuk bel subuh, wajib kena bangun untuk semaya subuh. Maka seorang tu minat tidur, maka dia dahulu ke perintah wajib Tuhan, maka tu tanda alamat dia saya ke Tuhan. Saya wajib. Ada orang rela meninggalkan tidur dia pada waktu malam, bangun untuk bangun tahajud, maka hak tu saya lagu tu saya sunat. Meninggalkan hawa nafsu dia, keinginan dia kerana buat benda sunat. Dan setengah daripada alamat kasih akan Allah Ta'ala itu suka kepada mati. Sudah. Lepas tu hamba suka kepada mati, nak mati ke? Bercita-cita untuk mati. Tak payah bercita-cita mati ni. Kerana mati yang mengejar kita, bukan kita yang mengejar mati. Tak ada istilah kita lambatlah mati. Kita carilah kematian, tetapi kalau mati tak mari, tak mati lagi kita. Maka sebenarnya kita, bukan kita yang cari kematian, tetapi kematian yang mencari kita. Kematian yang mencari kita. Maka kalau kita lari setara mana pun, maka mati akan jumpa cari kita. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana saja kamu berada, mati akan pergi cari kamu, sekalipun kamu berada di satu benteng yang sangat kukuh. Ni mati. Maka mati cari kita, bukan kita cari mati. Kalau kita cari mati, tak jumpa cari. Kalau mati tak setemu kita, gilah bunuh. Terjun patah tekak pun, kalau mati tak mari, tak mati-mati. Gilah cari mati, tikai dengan kerih kau berapa dia kau. Minum racun pun, kalau mati tak mari, tak usah periksa, tak mati kita. Maka mati menjadi fa'ilnya di dalam kelakuan mati, bukan kita. Maka maksud apa saya ke Tuhan menyebabkan nak mati? Kerana satu sahaja cara nak bertemu Allah adalah dengan kematian. Orang tak mati tak boleh jumpa lagi dengan Tuhan. Cerita Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, apabila dia sampai waktu dekat nak mati, maka malaikat maut mari berjumpa dengan dia. Mari jumpa dengan dia, wisalam. Maka Nabi Ibrahim tanya, malaikat maut, mari ziarah saja-saja ke mari tunaikan tugas? Katanya malaikat maut, saya mari hari ni tak serupa biasa dah. Saya mari nak menjalankan tugas saya. So saja tugas malaikat maut, cabut nyawa. Maka katanya Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim, dia kata, malaikat maut mu kenal kode aku siapa dia ni? Katanya malaikat maut, kenal? Mu tahu kode aku ni Khalilullah. Wattakhazallahu Ibrahim khalila. Dan Allah Ta'ala telah melantik Nabi Allah Ibrahim sebagai khalilnya. Apa maksud khalil? Teman rapat, saing rapat. Rapat sekadar mana? Setiap masa teringat kok saing dia. Hak tu dipanggil khalil. Khalil ni saing yang sangat rapat. Setiap masa duk teringat kok saing dia. Time makan teringat kok saing dia. Time goni teringat kok saing dia. Time gotu teringat kok saing dia. Ni khalil, saing yang sangat rapat, tu maksud dia. Tu. Maka apabila lagu tu katanya malaikat mahu apa ya? Kalau mu khalilullah, saing Allah. Dia kata cuma fikir gak malaikat mahu. Munasabah seorang saing nak mati saing dia.
Aku ni sayang Tuhan. Khalil sayang rapat pula dengan Allah Ta'ala. Tiba-tiba mu masuk akal kodok sayang nak mati sayang sendiri. Kata sayang. Ni sayang nak mati sendiri. Maka malaikat maut kata jolo juga. Cekak sayang mengkhiat nanti sayang. Nak mati sayang. Tak jadi dia. Maka Allah Ta'ala tanya, malaikat maut cabut kodok nyawa Ibrahim. Malaikat maut kata tak jadi Pas lagu mana? Dia kata, masa hamba nak cabut tadi, Nabi Ibrahim kata, hamba ni Khalilullah, kekasih Tuhan. Saing rapat Tuhan, cekak saing nak mati saing, tak munasabah. Maka katanya Tuhan betul kata-kata Ibrahim tu. Tetapi saing tak sejumpa kau dengan saing. Siapa bila mu tak duduk di atas muka dunia, mu tak sejumpa ke aku selagi mu tak mati, mu tak akan jumpa. Giwayak ke dia kata, selagi mana mu tak mati, mu tak sejumpa. Munasabah kau dak seorang saing, tak sejumpa saing dia, hak dia ingat semacam. Malaikat maut giwayak kepada Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim kata selekeh. Jadi syukur kepada kematian itu menunjukkan kita sangat nak bertemu dengan Allah. Sekalipun lagu tu jangan buat kematian. Gi bunuh diri kau gapo lama dah tak temu Tuhan serabut di atas muka dunia. Zaman Covid lah, zaman Afghani lah, Afghani jiraya apa tak boleh, gotu lah macam-macam. Duduk mengaji pening kepala serabut otak kehidupan pun. Hamba nak pergi cari Tuhan lah. Gi bunuh diri. Tak boleh pula bertemu Tuhan dengan cara yang salah. Cuma minta pertemuan itu dengan pertemuan yang baik. Mati dalam keadaan molek. Minta dengan Tuhan. Minta supaya husnul khatimah, mati dengan molek. Maka mati ni baru bertemu dengan Tuhan. Selagi mana tak mati, duduk atas muka dunia, dunia sahaja hak kita nampak, akhirat tidak nampak lagi. Bagai-bagai lagu tu tak nampak. Maka antara orang suka nak bertemu Tuhan, saya ke Tuhan, suka kepada kematian. Maka antara tanda suka kepada kematian, suka kepada mati syahid. Suka kepada mati syahid apabila sampai waktu dan ketikanya difardukan ke atas kita untuk mati syahid, maka kita kena tubik beramai-ramai. Lelaki yang cukup umur kau apa dia kena tubik untuk menyambut seruan jihad. Maka mati pada masa itulah pertemuan yang sangat indah. Tak boleh lagi dah. Berarti kalau kita takut pada masa tu, takut nak bertemu tu. Tu antara cara mati yang paling molek. Dan tiada sekali-kali di dalamnya hatinya itu benci kepada kematian. Bapa benci kepada kematian? Ada orang bunyi mati pun takut. Tak sudah sebut gak mati. Bapa? Kerana kalau mati tak boleh bergalak, kalau mati tak boleh minum arak, kalau mati tak boleh buka aurat, kalau mati goni tak boleh bermewah-mewah, kalau mati tak boleh berpoyo-poyo, kalau mati tak boleh berhibur, tak boleh gapo. Dia takut dengan kematian itu. Dia meninggalkan dunia yang ia sayang ni. Maka dia tak sayang Tuhan, tak sayang. Saya suka kepada dunia. Maka kematian adalah memisahkan saya dengan keseronokan dunia. Maka dia benci. Tetapi orang mukmin, Tuhan lebih dia sayang berbandingkan nikmat yang ia perolehi. Misalnya dia duduk atas muka dunia, duduk dalam nikmat pun, tetapi masih menyintai suka kepada kematian. Kerana kematian pertemuan dengan pencipta dia. Dan setengah daripada alamat kasih akan Allah Ta'ala itu benci akan dunia. Apa maksud benci akan dunia? Dunia tidak ada dalam hati dia. Dunia tak ada dalam hati dia. Bukan kata benci dunia, ambil kereta, ambil kapok katok atas kereta, benci kamu. Ambil gelas pekum pecah, tu gila. Bukan benci ke dunia tu. Jadi merosok ke harta, membazir ke puluk. Naik kereta tak buh minyak, bubuh air, menetuk habis kereta. Tak apalah, benci kepada dunia. Ni mengarut lagu ni. Apa maksud benci kepada dunia? Yakni kosong hatinya itu daripada cenderung kepada dunia. Hati dia tidak ada perasaan dengan dunia.
sekalipun ia memiliki dunia, di tangan dia penuh harta, ada rumah, ada keluarga, ada kenderaan, ada baju yang mewah, tetapi hati dia tak penuh lekat dengan benda-benda lagu tu. Tu maksud dia, tanda seseorang itu kasih kepada Allah Ta'ala. Al-Faslu Tasi', fasal yang ke-9. Hak ni hati-hati comel ni, nak belajar hati jadi comel. Sebagaimana kita nak belajar, apakah ibadat tangan? Tangan untuk tolong orang. Kena belajar lagu mana tangan boleh buat ibadat. Kena belajar kaki buat ibadat lagu mana. Mata buat ibadat lagu mana. Mulut buat ibadat lagu mana. Hak tu anggota zahir dipandai ibadat zahir. Manakala ibadat batin pula, yakni ibadat hati. Lagu mana? Nak ajar hati jadi ridha, nak ajar hati jadi mahabbah, nak ajar hati jadi tawakal. Ni hati-hati yang baik. Maka kena comel belakang kita zahir dan batin. Jangan luar saja zahir comel, batin tak comel, tak kena juga. Berarti hati kita ada masalah juga. Maka kena beki belakang. Hati kena beki, hak zahir pun kena beki. Fasa yang ke-9 pada menyatakan ridha dan qada dengan qada Allah Ta'ala. Ridha, suka dengan ketentuan Tuhan. Kita tengok perjalanan dunia ni senyap, kita tak kata gapo. Tuhan takdir gitu dah, senyap tak kata gapo dia. Maka perjalanan kehidupan dunia, suka, derita, bahagia, nikmat, syukur, gapo dia tu semua tu perjalanan hak Tuhan. Tak sih nak teng hamba. Molek hujan ke molek panas. Hamba tak tahu tu kerjaan Tuhan. Kalau hujan pun comel, kalau tak hujan pun comel, bukan kerjaan hamba. Hamba nak kata hak ni molek, hamba tak tahu gapo dia. Redha berlaku. Tetapi kalau benda tak comel lagu mana, kita nak redha ke tak? Redha, wajib kena redha pada semua yang berlaku. Sekalipun perbuatan itu perbuatan maksiat. Kita kena redha pada Tuhan berlaku maksiat atas tubuh kita. Kita berzina, kita tinggal semaya, nak kata lagu mana? Tetapi wajib pula atas kita kalau berlaku maksiat, kita minta maaf dengan Tuhan dan berusaha buat baik. Kembali ke semula. Hak berlaku kena senyap sudah. Kadang-kadang Tuhan takdirkan kepada kita, hak kita usaha tu tidak berlaku. Kita nak jadi baik, kita nak jadi rajin, kita nak jadi orang alim, tiba-tiba tak jadi. Sudah. Jadinya sebaliknya. Maka lagu mana? Kena redha lah, ngaji tak pandai nak kata guana. Tetapi usaha tu kena ada kepada kebaikan. Usaha tidak menunjukkan kita itu tidak redha dengan apa yang Tuhan takdir. Kerana usaha itu masih lagi berada di bawah takdir Tuhan. Demo tak payah usaha. Kalau usaha nampak demo nak lawan takdir Tuhan, dak usaha tu sendiri bukan takdir Tuhan juga. Maka tak ada istilah seorang itu nak jadi keluar daripada takdir Allah Ta'ala. Hak berlaku mesti kena redha. Jangan kita marah kepada Tuhan, ya Allah apa buat aku jadi maksiat, ya Allah apa buat aku jadi zina. Jangan marah Tuhan. Cuma kita disuruh berusaha untuk buat baik. Kalau takdir berlaku maksiat, istighfar, minta maaf dengan Tuhan. Kerana kalau kita ni sempurna belaka, comel belaka, takut kita mendakwa kita pula hak terbaik, kita jadi Tuhan dah pula. Sebab tu manusia ni ada kelemahan dia, ada kecacatan dia. Supaya dia sedar diri dia ini tidak memiliki apa-apa, berada di bawah takdir Allah. Kalau dia baik setara mana, kalau Tuhan nak takdir dia jadi jahat boleh. Maka hidup dia sentiasa bergantung dengan Allah, bukan bergantung dengan kebaikan dan ibadat dia. Tu keinginan Tuhan pada kita, supaya hati kita sentiasa berada dengan Allah, bukan dengan ibadat kita. Tu.
Kalau kita dak buat hak ni jadi, hak ni jadi, comel saja hak ni jadi, hak ni jadi, hak ni sudah. Akhir sekali lupa Allah, bergantung dengan amalan sendiri. Nah, jangan lupa pada Allah Taala. Maka lagu mana Tuhan nak tarbiyah kita supaya tak lupa dia? Tuhan takdir ke kadang-kadang bercanggah dengan keinginan kita. Kita nak mari pondok jadi tak boleh mari pondok, kita nak jadi baik tak boleh jadi baik, kita nak istiqamah, kabar-kabar subuh terlepas, kabar-kabar wirid kita terlepas, kabar-kabar tahajud kita terlepas, kabar-kabar puasa kita terlepas, kabar-kabar ibadat sunat kita tak buat. Dulu boleh buat, sekarang tak boleh buat. Nak ajar kepada kita jangan bergantung selain Allah. Tuhan yang merubahkan diri kita. Adapun rida dengan qada Allah Ta'ala itu satu sifat yang dipuji oleh syarak. Syarak puji kalau hati kita ni boleh reda dengan takdir Tuhan. Syarak ni syariat kita lah. Dan fardu atas tiap mukallaf itu reda akan qada Allah Ta'ala dan qadarnya. Qada itu adalah pelaksanaan, qadar itu ketentuan. Contohnya Tuhan takdir ke kata kita beranak pada tahun 1990. 1990 tu dipanggil qadar dia. Qadar dia lahir pada tahun 1990. Maka pada tahun 1990 Tuhan pun buat dia lahir atas muka dunia, itu dipanggil qada. Pelaksanaan apa yang ia takdirkan dipanggil. Ketika berlaku peristiwa itu dipanggil qada, apa yang ditentu dipanggil qadar. Qadar ketentuan. Seorang tu Tuhan takdirkan dia dapat ilmu cemok ni. Maka apabila dia mengaji boleh ilmu cemok ni, tu dipanggil qada. Qadar sudah zaman azali nu lagi. Pelaksanaan dia menggantung kepada masa dan tempat. Hari ni Tuhan takdir kita duduk atas surau ni. Mari dulu tak boleh buat ni. Baru takdir baru. Qada apabila pelaksanaan ni. Maka hak berlaku ni semua di bawah tadbir Allah. Wajib kita diam. Jangan kritik tindakan Allah. Jangan rasa tak puas hati. Jangan rasa apa yang kita pilih itu terbaik. Senyap sudah. Minta kebaikan daripada Allah. Pentadbiran Tuhan kita tak faham. Kita orang bawah ni tak tahu apa. Orang jadi Perdana Menteri kita tak faham dia dok mikir gapo dia lah ni. Kita pergi pondok pun pening kepala dah. Anak murid tak faham gapo dia di dalam otak tok guru dia. Itu mana tahu dok mikir gapo dia. Maka kita sama manusia pun tak faham pentadbiran orang. Maka pentadbiran Tuhan lagi-lagi kita tidak tahu. Tetapi sekalipun kita tidak tahu, kita yakin dengan Tuhan kerana dia tu Tuhan yang mentadbir. Maka tentulah takbir dialah yang paling baik, yang paling hebat sekali. Seorang tu boleh duduk dalam kapal terbang dalam keadaan tenang. Kita naik kapal terbang beli tiket naik senyap, tak ada bimbel, tak ada apa dia. Naik senyap, buah gapo minum air dah kena. Buat apa? Ya kena ada driver, tak kena pun driver. Tetapi dia rasa tenang driver tu bawa. Asal bunyi kata driver kapal terbang tu pakai tenang selalu. Ya tak tahu kawan tu lipat ke, CJ tipu ke gapo dia hendak. Macam mana kita duduk dalam kapal terbang tu rasa tenang, maka duduk dalam tadbir Allah atas muka dunia ni lagi-lagi lah kita kena rasa tenang. Sebab kita yakin hak tadbir dia tu Allah. Kalau hak tadbir dia manusia, hak bawa kapal terbang tu pun kita rasa tenang. Orang naik bah tidur selok kera. Tak ada khabar dia apa. Ya yakin dah muka driver bah ada dia lah cara berik-berik kau gapo kucing litah. Tak payah dia cara dah berik-berik. Apa dia yakin? Sebab dia tahu driver. Waris dia tak kenal pun yakin dah. Rasa tenang dah duduk dalam bah jendera selok. Begitu jugalah kita dengan kehidupan dunia. Maka kita kena tenang dengan pentadbiran Tuhan. Gapo dia ujian kau gapo, minta dengan dia. Dia nak dengar suara kita, minta dengan dia.
Firman Allah Ta'ala kata, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu. Artinya balasan mereka itu pada Tuhan mereka itu syurga yang bernama Jannatu Adnin. Tu balasan kepada daripada Tuhan, gapo dia? Adalah syurga Jannatu Adnin. Gapo dia syurga tu? Mengalir daripada bawah syurga itu sungai yang padahal mereka kekal di dalamnya selama-lama. Bawah syurga tu ada sungai mengalir. Kita kalau nak beli rumah mesti minat ada sungai kok birang. Nak main sungai, nak main jerai, kalau boleh duk tepi jerai, oh comel rumah. Maka Al-Quran secara khusus turun pada orang Arab. Nabi ni orang Arab, maka Al-Quran turun suasana orang Arab. Sebab tu dia sebut lagu ni, kerana orang Arab sangat susah melihat sungai. Dan dia sangat bercita-cita kalau rumah dia ada air, ada sungai mengalir. Pok dia pada pasir ya. Maka Tuhan nak royak keindahan syurga tu supaya popok dia telia dengan syurga. Maka katanya Allah Ta'ala dalam syurga tu ada sungai mengalir. Oh dia dengan sungai mengalir mengiling. Tapi kalau orang duduk rumah sebelah sungai tu, tiap-tiap hari tengok sungai mengalir. Daripada kecil pas ke besar, mungkin tak berapa suhu lah mana lah. Tetapi syurga ni comel. Sebab itulah gaya Al-Quran itu ada pengaruh Arab dia. Kerana apa? Kerana bahasa Nabi duk baca Al-Quran dituju kepada orang Arab. Maka ada pengaruh-pengaruh budaya, pengaruh-pengaruh gapo-gapo kaitan dengan Al-Quran. Yang mana Al-Quran ni secara umum suruh kepada siapa? Maka sungai ni adalah pemandangan indah lah. Siapa-siapa dia pun suka lagu tu. Sekali pun orang duduk tepi sungai pun, dia minat duduk tepi sungai. Apa dia sedap lagi pemberian Tuhan? Padahal redha Allah daripada mereka itu dan mereka redha daripada Allah. Ni sahabat-sahabat ni dapat gelar radhiyallahu anhum wa radu anhu. Tuhan redha, Tuhan suka kepada sahabat-sahabat dan sahabat-sahabat suka kepada Tuhan. Saling suka menyukai. Mana kalau Nabi pula bukan redha. Nabi ni saya disayangi. Nabi menyayangi Allah dan Allah menyayangi Nabi. Dialah Habibul Mahbub, kekasih yang dikasihi. Tak ada habis cerita lah. Dan sabda Nabi SAW, ubudullaha birridha, fa illam tastati fa fi sabri ala ma takrahu khairun kasirun. Artinya berbuat oleh kamu ibadah akan Allah dengan redha. Kita semaya biar redha, kita terawih biar redha, kita puasa biar redha. Buat dalam keadaan suka gak dengan Tuhan, barulah kita akan rasa nikmat beribadat dengan Tuhan. Tapi kalau kita buat ibadat dalam keadaan tak redha, maka kita tidak rasa nikmat ibadat tu. Sedekah orang-orang yang bersih hati merasai nikmat tu. Sebagaimana orang sakit, orang demam, kita wak mari sup tomie hok paling sedap sekali dah, tapi dia rasa pahit lagi. Kok sedap sup ni? Cuak orang ni kata sedap, orang ni sedap, dia kata pahit. Apa? Kerana dia sakit. Maka ibadat ni sebenarnya lazat, tetapi rasa pahit bagi orang yang sakit. Kalau orang sakit rasa tak sedap semaya. Apa? Sebab hati dia sakit. Sebab akal dia sakit, sebab roh dia sakit. Kalau roh dia sihat, akal dia sihat, hati dia sihat, maka dia akan rasa kemanisan tu. Maka sebab tu buat ibadat dalam keadaan redha, jangan mecok, jangan gapo.
Kerana ibadat dalam keadaan mecok gitu tak membuah ke hasil. Lepas tu hamba kadang-kadang rasa sedap, kadang-kadang rasa tak sedap. Perikat kita memang lagu tu lah. Naya mari zuk dia agak soda lah. Soyok kapek-kapeknya sujud. Tapi time dia mari malah soda, payah mari serabut, mari gapo. Maka selagi mana hati kita ni tak terlekat betul dengan Tuhan, lagu itulah perjalanan hidup kita. Time mari ikhlas, Allah hari ni sehari boleh buat ikhlas. Esok tak ikhlas dah boleh, 4 hari tak ikhlas pula. Hari ni 15 minit yang buat ikhlas. Esok tahu tak ada ikhlas langsung. Jadi dok main naik turun lagu tu lah. Selagi mana tak sampai peringkat nafsu mutmainnah tu. Maka jikalau tiada kuasa engkau akan demikian itu, tak boleh nak redha ya Allah ya Tuhan ku, hamba buat ibadat dalam keadaan suka payah. Akak takbir sengih. Allahu akbar. Bismillah. Suka duduk kecek dengan Tuhan. Ada orang lagu tu, ada orang tak boleh buat lagu tu. Saya penat kau, saya serabut mucung. Maka katanya Nabi, kalau mu tak boleh suka, sabarlah atas yang engkau benci itu. Kerana apa? Nak semaya benci, tak apalah. Buat dalam keadaan benci dulu, tak apalah. Buat dalam keadaan serabut, puasa 20, Allah, hamba tak berapa minat. Buat dalam keadaan mecok. Tak apa. Jangan tinggal. Jangan kita nak tunggu ikhlas dulu baru buat ibadat sunat atau sedekah ya apa bila kita tak akan buat. Buat ibadat sampai ikhlas. Bukan tunggu ikhlas baru nak buat ibadat. Kalau tunggu ikhlas memang tak buat paksa dah lah kita. Itu kebajikan yang amat banyak. Kerana kamu boleh sabar, sekalipun buat ibadat dalam keadaan mecok, mucu, mulut tak buat apa sukalah. Tetapi buat dalam keadaan lagu tu lebih baik daripada mu tak buat apa satu. Kerana hidup kita, tubuh kita berada di dalam taat itu ada berkat dia. Kita malah zikir, pergi sebih walau zikir juga, mucu mulut-mulut. Perhabis wirid kita ni. Dok kita sebut nama Tuhan ni sekalipun dalam keadaan kita tak suka lah mana lagi, ada keberkatan dia tu. Yakni sayogianya hendaklah engkau berbuat ibadat kepada Allah Ta'ala itu dengan redha, yakni dengan suka hati. Bukan suka mulut. Kah. Semaya akak takbir. Allahu Akbar. Kah. Batalah semaya. Tangis sedekah. Bila-bila suka. Kah. Sukanya. Bukan lagu tu. Hati gembira maksud dia. Suka hati maknanya gembira. Dengan perasaan suka dan gembira. Sebagaimana kita suka pergi maiding, buat ibadat supaya nak pergi maiding. Kita minat ke apa dia? Minat tidur. Jumpa batas sengih dalam hati. Buat supaya nak semaya itu jadi rasa sengih lagu tu. Berlatih, ya kena berlatih. Dia tidak akan mari secara percuma lagu tu. Maka jikalau tiada kuasa akan yang demikian itu, maka hendaklah engkau berbuat ibadat dengan sabar. Sabarlah nak jadi aling. Tak cakap mengaji, mucuh mulut-mulut, kena rotai, kena piyak, kena pajar, kena buat goni, tak boleh coti, tak boleh gapo. Tak apalah. Sabar. Mudah ada keberkatan dia. Yakni dengan menahan akan kesusahan ibadat tu. Kena apa rasa susah ibadat? Sebab dia orang tak rasa gembira. Suatu perbuatan yang dibuat dalam keadaan happy, dalam keadaan gembira, tak rasa penat dia, tak rasa susah dia. Kalau pok entah ni minat mengaji, pok entah tak akan rasa penat belajar ni kerana suka buat dalam keadaan happy. Tapi kalau dia tak minat gak, ya jadi rasa susah selalu. Rasa tekan selalu. Sakit sikit, telefon orang tua dah nak klik apa. Benarnya hati tak suka, rasa penat. Tapi kalau orang minat mengaji, cabut tangan dah sebelah. Minat lagi. Nak klik tak saya klik sedap weh mengaji. Cabut kaki habis. Sedap lagi. Tu menanggung kesusahan itu akan kita rasa sekadar mana kita tidak boleh gembira dengan perbuatan itu. Maka gembira dilawan dengan kesusahan hati. Entah kena banyak kegembiraan itu supaya kesusahan itu hilang. Kalau kurang gembira tu, susah tu akan jadi banyak. Kena berlatih. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Iza ahabballahu 'abdan ibtalahu fa in sabara ijtabahu fa in radiyastafahu. Rawahu Dailami dalam Musnad Firdaus. Artinya, apabila kasih Allah Ta'ala akan hambanya, ni kita bimbang ni, pelik sungguh Tuhan ni. Tuhan apabila dia sayang kita, maka akan memberi ia Allah akan dia akan seseorang hamba saat ni. Bala sudah. Pelik sungguh. Kita kalau sayang kepada seseorang, kita wakil nak kepada dia, kita uji kepada dia dak. Kalau dia rebah, kita sambut. Kalau dia sakit, kita pergi hospital. Tapi Tuhan apabila dia sayang, dia akan uji kita. Bala. Sebab tu kalau nak jadi kekasih Tuhan, bersedia untuk Tuhan uji. Betul kena panggil ke orang, betul kena tuduh ke orang. Nak jadi sangat, padahlah. Sebab tu ulama kata jangan minta pangkat kedudukan di sisi Tuhan. Antara pakat minta nak jadi wali, minta nak jadi kekasih Tuhan. Tu pakat tu. Maka pangkat mesti diuji. Adakah benar dia tak berkasih dengan aku? Lagu mana? Aku uji sekali. Betul ke tak dia nak sabar atas jalan aku? Betul ke tak dia nak menegakkan ahlu sunnah wal jamaah? Misal contohnya ni. Nak uji sekali. Kau kecek buah saja. Cutera sekali, uji sekali. Orang duk kata lah, duk goni, duk kata syirik, duk kata gapo. Betul ke tak? Kau ada kepentingan gapo dia? Kau saja-saja nak kecek kau gapo dia? Maka apabila Tuhan saya akan uji. Tujuan uji ni nak tengok orang ni luluh kau tidak luluh. Tuhan tak tahu kau. Tuhan tahu. Tetapi supaya zahir perbuatan dia di sisi makhluk. Makhluk ni, kakak ni kata dia nak jadi kekasih Tuhan. Maka Tuhan kata nak uji. Aku tak tahu lagi betul kodok dia ni saya sungguh Tuhan. Maka apabila diuji dia luluh. Orang mau nampak dia sungguh kekasih Tuhan, nak berkasih sungguh dengan Tuhan. Tetapi kalau Tuhan tak uji, bukan ilmu tu di Tuhan. Tuhan tahu dah dia ikhlas kalau tidak ikhlas. Kalau tak uji pun dia tetap jadi kekasih Tuhan. Tetapi untuk zahir di ilmu manusia tu nampak siapa dia kah dia. Maka jika ia sabar, Tuhan uji nak kata lagu mana, jangan bunyi, jangan kecek, dalam hati pun tak boleh kecek. Jangan kritik Tuhan. Nescaya Tuhan kasih akan dia. Apabila dia sabar, Tuhan pun kasih dia. Jadi mu sabar. Sabar ni lagu mana? Apa maksud sabar? Sabar ni kita nak benda lain. Kita nak supaya Tuhan tak uji lambanya, moleknya. Tetapi dah Tuhan uji, paksa sabar. Terpaksa sabar. Dan jika ia reda, tinggi lagi. Reda ni tinggi daripada sabar. Sabar ni masih rasa keperitan, masih rasa susah. Tetapi reda ni tidak rasa susah gapo dia dah, rasa gembira. Supaya orang tak khabar, supaya orang fana dah. Tuhan uji kata gapo dia, apa orang kata gapo dia, supaya tak ada berlaku gapo-gapo. Duduk buah apa cerah. Wah, suka kakak orang duk kata ke dia, orang duk fitnah dia. Tak ada masalah gapo dia. Welung gembira molek bemo. Nampak? Tak ada masalah. Kau orang duk kata gini kau gapo dia, tak ada masalah. Sudah. Maka kalau dia reda, ni pakat tinggi lagi. Tuhan akan memilih akan dia. Mustafa. Dia akan jadi Mustafa. Bermakna Mustafa pilihan Allah. Orang yang dipilih ni adalah khas saja. Orang yang Tuhan sayang tu pakat tinggi dah. Tetapi orang yang dipilih Allah tu lebih tinggi lagi. Sabda Nabi SAW di dalam hadis kudusi. Wallahu a'lam. Sekat tu dulu.